Terima kasih kepada pengurusi majlis Cikgu Amar, saya hormati pengurusi surau Ustaz Afif, ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan guru, ayah-ayah muslimin, ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik tuan-tuan, kalau ada kitab di tangan, tengok pada hadis yang kelima. Muka surat tak sama apa saya. Tuan-tuan lagu lain, saya lagu lain. Hadis yang kelima iaitu pada tajuk tegahan membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenci sunnah Nabi. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man raghiba an sunnati falaysa minni. Rawahu Muslim fi sahih. Baik. Hadis dengan yang kelima dengan hadis nombor 6. Kalau tuan-tuan perasan dia tak jauh. Nah, dia tak jauh. Ni cerita berat belakang. Clear. Daripada Anas radhiyallahu anhu telah berkata, hari tu episod yang lalu kita dah hurai tentang Anas bin Malik ni siapa. Jadi malam ni skip. Kita nak tengok Anas bin Malik kata apa. Anas kata telah berkata, iaitu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membenci sunnahku, berarti dia bukan daripada golonganku. Ni satu amaran. Siapa yang membenci sunnah Nabi, dia bukan daripada golonganku. Kira panjang cerita lah kalau Nabi tak mengaku geng ni tuan-tuan. Sebut lagu ni. Saya sebut dulu yang selalu jadi pada masyarakat kita sebelum kita hurai sunnah tu apa. Saya sebut dulu apa yang sering berlaku kepada masyarakat kita, khususnya yang kadang-kadang kita tak perasan hak kita sebut tu, Allah rupanya aku silap pergi sebut, aku dikategorikan yang membenci sunnahnya Rasulullah. Ni kita kena tengok sebelum kita hurai sunnah tu apa, tuan-tuan sekalian. Yang pertama, antara yang kita tak perasan, mak cakap tuan-tuan, saya tajuk ni berat sikit. Contoh ni pun berat, tajuk pun berat, contoh ni. Maklum tak apa berkenan contoh lagu ni. Antara sunnahnya Rasulullah, maaf cakap nah ibu-ibu sekalian, ni contoh. InsyaAllah pada malam ni pakat faham, clear. Antara sunnahnya Rasulullah adalah poligami. Maklum kata aku tak kenal tajuk ni. Nak balik pun tak ada siapa di rumah, duduk bilah. Ni tak ada, nanti sah. Cerita dia poligami. Nabi kahwin lebih pada satu, ya. Lebih pada 4, ya. Ada kata 11, ada kata 12. Tapi kita umat Nabi takat 4 ya. Lebih haram, 4 je. Sembang apa sedap 4 Ustaz noh. Nanti Ustaz. Saya nak sebut apa tuan-tuan? Lagu ni. Poligami ini adalah satu perkara yang dibenarkan dalam Islam. Pegang yang tu dulu. Bila sebut lagu ni tuan-tuan, saya teringat ada orang bila sebut kata pasang dua, terus mukanya jadi jebeh. Faham tak jebeh? Rupanya ustaz ni pun sama jenis dapat dua. Pasal apa dia tarik macam tu? Sedangkan benda tu adalah sunnah. Pak Long kata cantik ustaz. Nanti sah. Lambat gini, duk cari ni jalan macam mana nak bagi faham dua-dua belah pihak ni. Takut saya bergaduh di luar, panjang cerita. Baik. Benda dibenarkan dalam Islam, bahkan Rasulullah, sunnahnya simpan yang dulu. Bila sebut sunnah, perkara mulia, simpan. Tapi pasal apa bila akhir zaman ni orang memandang sunnah itu, khususnya hak contoh kita pertama poligami, orang pandang tak elok. Jenis haji tu menikah sampai 2 padan lah. Apa pasal?
Contoh, kita ambil hak lebih jauh sikit. Siapa sahabat kita hak 2 tahun lepas. Tuan-tuan faham lah, saya tak mahu sebut nama pasal tengah rekod bahaya. Nah, contoh. Orang duk try saya ni banyak orang dah tahu. Tapi di Mekah ni tak boleh tinggal. Contoh nombor 18 tak silap saya. Bukan soal tikam tapi nak sebut. Hak yang ke-18 pasal mana? Jumpa di Mekah. Bila jumpa di Mekah, kahwin, tak apa. Tang kahwin tu tak ada masalah. Silakan. Pasal benda dibenarkan dalam agama. Tapi yang tak syoknya bila mana wartawan tanya, dia duk pergi pelekeh hak lama. Hak tu salah. Faham maksud saya ni? Nak tambah Tapi jangan bagi hak yang pertama merana. Yang hendak cerita keaiban bini pertama apa pasal hak pertama tu tak elok perangai hak tak bukan lagu tu. Faham tak saya sebut ni? Weh, berat juga ni. Baik, saya sebut lagu ni lah senang. Cerita menikah ni, nikah tambah. Tang nikah tu, tuan-tuan jangan salah faham. Boleh dibenarkan, bila dibenarkan dalam Islam, dalam sunnah, so lapang dada. Jangan membenci sunnah tu. Habis soalan saya, mengapakah pada akhir zaman ini orang membenci sunnah tersebut? Adakah disebabkan salah sunnah itu? Jawabnya tidak. Yang salahnya orang yang salah faham tentang sunnah tu. Maka sunnah itu dinampak tak elok. Nikah boleh, semua boleh. Contoh lain lah. Beli kereta boleh tak? Boleh. Amor kenal tahu kereta baru keluar Honda City. Tengok lampu kenal lebih kurang, tuan-tuan bayar down payment. Tu kira beli lah tu. Walaupun pada asal bab muamalat dikira masih sewa. Selagi bayar tak habis. Bahasa kita kira beli lah tu. Beli, buat balik buah di rumah. Beli semua mampu. Tapi nak tanggungjawab bulan-bulan tu sakit. Faham tak ni? Nikah boleh, semua boleh nikah. Bagi mahar, kahwin. Tapi nak jaga tanggungjawab bila menikah tu susah. Nak tambah 2, silakan. Tapi pastikan hak pertama tak sakit hati. Hak pertama tak merana. Tuan-tuan mohon maaf lah kalau depan saya ada hak pasang 2 saya tak tahu. Saya kata kamu tak ni buah aku malam ni. Tak, saya tak tahu. Ni cerita atas nama ilmu. Pasal orang pandang serong tentang poligami tu, yang kita tak syok pasal benda tu dibenar dalam agama. Pasal apa orang pandang tak elok? Orang pandang tak elok pasal kita ni tak pandai. 1, tolak tak sepi. Nombor 2, hak ni pun panas juga. Semua panas belakang. Contohlah, nak bagi faham hak pertama ni. Tuan-tuan, silibus hak saya mengajar di ETEC semester 3 antaranya Encik Umar adalah bab politik. Ini bukan isu panas, nak bagi faham. Bila semester 1 kita mengaji bab akidah, tahu Allah Ta'ala, sifat bagi Allah Ta'ala, sifat mustahil, sifat wajib, budak-budak seronok. Mai semester 2 dia mengaji bab nikah, budak-budak lagi seronok, cerah mata, seronok mereka. Tapi bila mai semester 3 mereka jadi tak minat. Bila mai semester 3 mereka jadi tak minat. Saya tanya apa pasal? Dia kata, ustaz tengok tajuk apa? Tajuknya tuan-tuan politik. Budak-budak kita hak zaman lah ni mereka tak minat dah politik. Adakah politik tu kotak? Dah, yang kotak tu kita yang silap berpolitik. Tuan-tuan faham tak ni? Boleh faham tak tu? Letih lah tu. Tu kira habis slow dah tu. Sebiji-sebiji. Kita kena faham yang politik itu tak kotak, tak busuk. Yang busuk, yang kotak adalah orang yang salah politik. Tanya pasal apa hampa tak minat, dia kata, ustaz macam mana kami nak minat? Sana fitnah sini, sini fitnah sana, sana rasuah sini, sana makan suap sana. Apa yang eloknya ustaz politik ni? Dia nampak benda tu lebih kepada tanggungjawab dan demi masa depan dia. Dia tak nampak tu, budak-budak lah. Bila mereka tak minat, tuan-tuan, disebabkan perangai orang yang salah berpolitik, masa depan mereka rosak. Hampa umur berapa? 22. Daftar tak lagi? Nak daftar apa ustaz? Minat pun tak. Bila tak minat, tuan-tuan, pok-pok ahad mata sepek tu seronok lah. Bila main daftar, ni dia beratok. Tu kata tu disebabkan oleh apa? Kita ni hak yang tak pandai nak menjaga benda tersebut.
Macam isu poligami tadi, tuan-tuan sekalian, pasal kita ni tambah tu boleh, tapi nak jaga tu payah. Sebut pasal ni teringat satu ni, iklan kena ada. Ada seorang Pak Long, Tok Ali. Oh, Tok Ali hitam malam ni. Ada seorang Pak Long tu. Ni tuan-tuan ni petua lah. Kalau berani ambil lah. Bukan suruh pakai, tapi kalau berani ambil lah. Dia kata, Tok Guru, saya Tok Guru rasa malah main surau pasal apa tahu? Saya rasa berat nak main surau, Tok Guru. Ada tak tip bagi mudah main surau, main masjid? Tuan-tuan, Tok Guru kata apa? Pak Long nikah berapa lah ni? Seorang. Pak Long nikah seorang ni. Faham tak ni? Pak Long tu kata, ni Pak Long bukan Pak Long kita tu. Ni contoh. Tok Guru, saya ni rasa malas main masjid ni. Habis tu, ada tak cara lain nak bagi mudah main masjid? Ham nikah berapa? Nikah seorang ni. Pak Long ni pun tak cakap banyak, pergi nikah lain lah. Pergi nikah lain, main pula dia kata, Allah Tok Guru, macam tu juga, malas main masjid ni. Ham nikah berapa? 2, tambah seorang ni. Nikah 3. Bila menikah 3, dia rasa Allah berat lagi Tok Guru. Tok Guru tahan nikah berapa? 3, tambah seorang ni, 4, full. Bila menikah 4 ke tuan-tuan, duduk di masjid 24 jam. Faham tak ni? Hak gelak tu faham lah. Hak duduk tengok tu pasal tak kena nasi. Bila menikah 4, terus duduk di masjid. Bukan setakat main waktu 24 jam. Dia kata betul lah Tok Guru, bila menikah 4 ni serabut duduk di rumah. Main duduk di masjid tenang. Tu kata tanggungjawab tu payah. Nah ibu-ibu sekalian. Oh lega Ustaz mu cakap lagu tu. Pak Long mu duk bunyi dah, nak tambah lagi. Mak Long tak bagilah Ustaz tu pasal bukan ada fungsi apa. Umur 70 dah. Contohlah nak yang faham tak faham sudah. Baik nah. Contoh saya yang pertama ni, contoh hak mudah ni, tak masuk hak berat lagi. Nah, pasal apa orang membenci sunnah Rasulullah disebabkan sikap kita yang tidak ada ilmu. Kita salah berpoligami hanya nampak kepada nafsu. Seronok kahwin Ustaz malam ni di sini, esok di sana. Seronok pada mata nafsu, tapi pada mata ilmu, tanggungjawab berat. Allah nilai seorang-seorang. Allah tanya isteri kita yang pertama, maklum pasal apa hari tu ni maklum keluar sidai baju tudung tak pakai, apa pasal? Maklum kata lelaki saya tak kata apa pun. Puak kita kena pahala buh ke depa. Ni maklum ni apa pasal ni maklum sekali apa pasal apa? Lelaki saya tak kata apa pun. Kita pula kena buh pula. Tu baru seorang. Bini nombor 2 pula. Terhad pertama apa tak puan nak mau jaga, tambah hak nombor 2. Nombor 2 tudung tak kena. Allah habis kita. Sebab tu tuan-tuan, nak pasang silakan, tapi ingat kena ada ilmu. Kemudian dalam bab politik tu tuan-tuan, jangan salahkan politik, jangan. Politik tak busuk, yang busuk tu orang yang tak pandai politik. Kalau dia pandai tuan-tuan, terdik. Kita letak sup lebih. Sebab tu saya tak suka orang label-label ustaz ni politik. Tak, kita tak mahu lagu tu. Pasal kita nak orang sama-sama minat mengaji. Hak bab tu tiba masa kita turun pandang. Pasal tuan-tuan kita tak mahu duk pecah belah ni, tuan-tuan sekalian. Pasal kita tak mahu orang pandang politik tu kotor. Hakikatnya tak, yang kotor tu kita. Kita yang salah politik, tuan-tuan sekalian. Baik. Selesai yang tu. Saya cerita dah lagi pasal ayam tu tak ya? Belum. Oh. Senang cerita. Baik, lah mukadimah lah. Tak mula lagi ni. Memenangkan esok PKP, malam ni pukul 10 kita balik. Kena ke hang dah ustaz weh. Bagi calak kereta apa tak. Baik tuan-tuan. Lah ni semua sunnah. Ayat mineral sunnah. Ayat kotak sunnah. Makanan sunnah. Pasal apa sunnah? Pasal ada buah kurma. Pasal ada buah kismis. Semua sunnah. Oi, beringat, jaga sama. Kena faham yang kata makanan sunnah itu apa. Makanan sunnah itu tuan-tuan intipati. Makanan sunnah itu kena faham. Kita makan ni sunnah tak? Sunnah lah tu. Apa dia intipati dia? Halal, bersih, tak mudaratkan. Tu sunnah lah tu. Cuma bila ditanya apakah makanan terbaik, jawabnya hak Nabi makan. Tu je.
Kita lah ni lelong semua makanan sunnah. Syarat ada kismih, ada kurma, cara sunnah. Betul, tapi perlu modify sikit kita punya pemahaman. Contoh macam jubah lah. Pakaian tuan-tuan. Yang kata pakaian sunnah macam mana? Adakah tuan-tuan hak pakai baju Melayu yang berdekat dikira tak sunnah? Tak, sunnah lah tu. Pasal apa? Bersih, sah mayang, tutup aurat, apa nama, sejuk mata mandang lebih kurang. Itu kira sunnah lah tu. Cuma bila ditanya apakah pakaian terbaik, jawabnya pakaian yang Nabi pakai. Apa dia? Jubah. Kadang-kadang jubah sendiri pun tak kena dengan intipati sunnah. Nama jubah tapi sik ketat. Nak angkat takbir tak boleh. Allahu Akbar, tekat ni je. Adakah itu sunnah? Tu kita kena faham, kena modify balik. Hak paling teruk, hak saya cerita tadi lah, ayam tadi ni. Pi pasal borong, pasal pagi tu kan. Ada Pak Long seorang jual ayam, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri. Tengok harga tak sama. Hak ni sekilo RM6. Hak ni sekilo RM25. Sekilo RM25. Ayam sama je. Pak Long pasal apa? Ayam tak sama Pak Long tu. Hak ni ayam biasa je. Bukankah sama? Memang sama. Hak ni biasa. Hak ni pasal apa mahal? Hak ni pasal ayam duk biasa dengar 30 juzuk. Itu kata faham belik tu. Oh ya ke? Siapa baca Pak Long? Pak Long baca sendiri ke? Tak, radio je. Tuan-tuan. Tu harga saya tambah lah. Nak sebut apa? Tu dikira sunnah. Sebab ayam tu dengar Al-Quran. Tuan-tuan, orang meniagakan agama kita tanpa faham yang betul. Jadi tuan-tuan sekalian, pada malam ni itu contoh yang sering berlaku pada kita, yang kita terpaksa faham balik. Jaga balik yang kata poligami, jaga balik yang kata politik, jaga balik yang kata pakaian, makanan dan seumpamanya. Baik. Nombor 1. Baru nombor 1. Dekat 8.30 dah ustaz. Hari ni hari apa? Rabu, kan ada mak apa pun. Baik. Tuan-tuan, dia kata barang siapa yang membenci sunnahku. Jadi kita kena faham dulu sunnah. Saya cerita tentang berkaitan dengan kemampuan, sekadar kemampuan saya. Tuan-tuan, sunnah dia pada bahasa ay tariqah, yakni jalan. Ini jalan. Jalan masuk taman ni lebih kurang jalan tu. Pada istilah ni tuan-tuan, dia banyak pandangan, pandangan ulama usul. Istilah pada pandangan ulama muhaddisin. Istilah pada sudut ulama fiqh. Dia banyak yang mentakrifkan maksud sunnah. Jadi kita ambil hak ulama hadis, pasal kita baca hadis nak bagi faham. Secara ringkas tuan-tuan, maksud sunnah itu pada istilahnya apa-apa yang datang daripada Rasulullah, sama ada dalam bentuk qaulan, yakni perkataan, ni cakap ni, ataupun fi'lan, perbuatan Nabi, ataupun taqriran, yakni perakuan Nabi. Nabi mengaku, Nabi tak buat pun, tapi benda tu dikira sunnah sebab Nabi tak cegah benda tu. Hak tu kita hurai. Yang pertama, qaulan. Tuan-tuan tengok ulama dia terdik, cukup seronok. Bila kita duduk baca-baca, kita kaji, belajar tuan-tuan, kita rasa macam tu ulama punya akal. Dia cerdik dia tu. Kita ni cepat menatah. Kita cepat menatah. Saya ada cerita hari tu. Ni hak terbaru ni. Ada dalam ni apa jemaah jenuh saya. Tak ada. Tuan-tuan, ada satu surau tu. Ni rahsia tu. Rahsia. Dalam 30 hari, dalam sebulan tuan-tuan, kuliah saya setiap malam, satu ni je surau yang lain pada lain. Ramai mereka lebih pada tuan-tuan ni. Cuma tak masuk meja je, nak sebab kata ramai. Tapi satu yang spesialnya, selepas imam bagi salam, wirid, baca doa, mereka berdiri ramai-ramai selawat. Hak tu spesialnya. Bukan nak suruh tuan-tuan buat, ni nak cerita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ramai-ramai, sat je dalam 4, 5 rangkap, 6 rangkap tu je. Habis, kemudian main sunat. Setiap waktu macam tu.
Jadi tuan-tuan, selepas hurai apa semua, nak habis dah, nak tutup dah. Ustaz, tambah sikit boleh tak? Saya kata mampu dah. Tuan-tuan, ceramah no. Mai orang tanya soalan, darah tak setitik. Tapi tak apalah, kalau tak tahu, jawab tak tahu. Senang je ilmu ni, jawab lagu tu. Saya nak tanya Ustaz, Pak Long tu dengan janggut panjang, adakah wajib bila selawat ni berdiri? Ceritanya hak tadilah, tempat dia juga. Pak Long duduk belakang sekali. Adakah bila selawat ni wajib berdiri? Tak bolehkah duduk? Jemaah lain pakai ada usaha panah. Jadi tuan-tuan, ceritanya tak masuk kepala. Ni dia mesti ada punya. Kepala ni banyak. Nak bagi semacam semua tu payah. Sebab tu jadi pengurusi ni pening. Dia mesti tak sama punya. Tak apa, saya kata lagu ni. Serta dekat dia dulu kelebihan selawat. Pak Long yang kata selawat ni, hebatnya selawat ni, sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, macam mana nak selawat mula-mula? Maka Nabi hajak, Allahumma salli ala Muhammad. Dia mesti kata, Allah selawatlah ke atas Muhammad. Nabi, sahabat tanya Nabi macam mana cara selawat, Nabi kata Allah selawat ke atas Muhammad. Makna kata kita punya selawat ni, kita ni Nabi, dia kena naik kot tu dulu, Allahumma salli ala Muhammad. Dia punya special selawat tu. Dan selawat ni satu ibadat yang asing. Tuan-tuan, macam mana tak cantik pun panggil kita, teruk mana pun panggil kita, tang selawat jangan tinggal. Special dia. Simpan. Saya tanya Pak Long, saya kata buat betul lah. Kalau Pak Long tengah makan, tiba-tiba YB mai, Pak Long buat apa? Dia kata berdiri ya. Pasal apa berdiri? Tanda hormat. Satu. Yang kedua, ketika mana lagu negaraku tanah tumpahnya darahku, takang tu. Kena diri ke kena duduk? Tuan-tuan kena berdiri. Atas nama hormat lagu kebangsaan. Bukan kata tekak hormat. Kalau duduk boleh ada cari mampu. Sebab kena hormat. Pak Long, kalau dua tu pun kita boleh berdiri, pasal potong selawat tak boleh berdiri. Hak jemaah ni, duduk lagu tu syok. Kita bukan nak pangkah siapa, cuma nak bagi faham. Saya kata pada Pak Long nak selawat duduk pun boleh, tak ada masalah, tak kata haram. Cuma bila selawat kita berdiri, tanda kita hormat. Tuan-tuan, contoh duduk tuan-tuan semai, Tok Guru mai, kita pun berdiri. Pasal apa berdiri? Pasal hormat kepada keilmuan dia. Macam tu. Dia punya. Habis yang tu, jemaah lain pula tanya, Ustaz, tuan-tuan ni masih dalam tajuk kita no, relax tu. Nak bagi tuan-tuan relax. Baiklah, jam bunyi-bunyi bila. Ustaz Afi kata mampu aku malam ni. Tuan-tuan sekalian, jemaah tu tanya, Ustaz, ada kawan kita tanya, kita ni kena ikut Tok Imam. Bila Tok Imam tak berdiri, kita berdiri buat apa? Selawat jadilah. Kiranya hak ni nak bohong balik. Saya kata lagu ni macam-macam lah. Pening kita nak baik benda tu boleh lah sikit-sikit jawab soal kemampuan kita. Tuan-tuan wajib ikut imam ketika mana sembahyang. Pasal kita niat ikut dia. Daripada takbir sampai bagi salam. Jangan mendahului dia. Tak boleh pergi dulu. Jangan. Sebab kita nak kena ikut dia. Lagi dia tak bergerak, jangan bergerak. Nak mufarakah boleh, tapi biar alasan yang munasabah. Pasal apa mufarakah? Saya saja tak boleh. Wajib ikut imam. Tapi bila habis Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, habis, selesai. Hak wirid tu Ustaz, hak wirid tu kita ikut pasal nak bagi cantik. Yang kita ikut imam tu, bagi cantik sampai dia baca doa. Jadi nak jawab apa soal tadi, imam tu kena faham. Imam tu tuan-tuan sekalian, dia kena meraihkan jemaah setempat tu. Saya pergi tempat mereka, tengok-tengok mereka berdiri selawat, saya kena berdiri pasal meraihkan setempat tu. Contohlah cerita dalam sembahyang,
Imam Syafi'i ada qunut, tok guru dia tak ada. Imam Malik, tapi bila dia sembahyang dekat tempat tok guru dia baca tak qunut? Dia tak baca. Sebab apa? Meraihkan tok guru dia dan meraihkan pendapat tok guru dia. Tempat orang ramai. Anda faham ni? Boleh tak? Contoh lain lah senang. Saya ni mengaji qiraat. Qiraat apa? Saya jadi imam. Contohlah saya jadi imam, saya tak boleh baca qiraat ikut suka. Pasal tuan-tuan bukan semua mengaji qiraat. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Maklum kata qala celah mana ustaz ni? Sat lagi ustaz, tunggu yang test lagi ni. Faham ni? Benda tu ilmu dah. Ilmu, tapi tak ke semua kita boleh luah. Sebab bukan semua orang faham. Macam tu juga tuan-tuan hak duduk di sini. Hebat mana pun kita, dia kena huraian ikut kepada jemaah tu siapa. Dia tak boleh terus sebut ilmu hak tinggi-tinggi tu. Jemaah ni nak terima tu payah. Sebab tuan-tuan tutup guru hak yang murabbi. Mulut cakap, hati membimbing. Tuan-tuan tengok. Ilmu mereka hebat, tapi mereka sembang kita boleh terima. Pasal mereka tahu level kita lagu mana. Bukan main duk cerita seluar pendek boleh pakai. Betul ada pendapat kata boleh, tapi tak sesuai tempat lagu tu. Tak boleh cakap tu. Jadi mana kata imam tu kena raikan jemaah, dia kena berdirilah. Tuan-tuan, habis selesai hurai lagu tu, ada jemaah kata, "Oh, puas hati ustaz 10-0." Oh, tu kira geram semua lah tu. No, tuan-tuan jangan buat lagu tu dah. Biarlah kita ni satu kepala. Baik. Yang pertama, qaulan. Kita tengok ni, ulama dia punya cerdik dia ni, Allah, cantik. Qaulan ni makna kata percakapan, cakap. Makna kata apa-apa yang Nabi cakap. Tuan-tuan, bercakap ni, perkataan ni, dia punya partner dia. Partner dia yang tuan-tuan ni boleh tulis, yang tuan-tuan duk hangguk, yang tuan-tuan rasa tak boleh lena pasal duk dengar ni, pasal apa? Dia punya partner dia adalah mendengar. Ni tuan-tuan duk panggung kepala ni, duk hangguk ni, pasal apa? Dengar. Percakapan saya kepada tuan-tuan, partner dia adalah telinga, mendengar. Bila mendengar, tuan-tuan boleh tulis, tuan-tuan boleh hangguk, tuan-tuan boleh gelak, tuan-tuan boleh gelak kepala. Pasal apa? Tuan-tuan mendengar. Makna kata apa-apa yang diriwayatkan daripada Rasulullah, qaulan, perkataan dia. Tengoklah, Nabi bercakap. Yang mendengar siapa? Yang mendengar siapa tuan-tuan? Sahabat. Kemudian Nabi wafat. Sahabat cerita kat siapa? Kita buatlah tabi'in. Tabi'in tu mesti bersifat sama dengar. Kalau setakat ada daun telinga, tak aji. Dia mesti mendengar. Tu yang kata riwayat tu. Kan dia sebut sanad-sanad. Okey, itulah tu. Cakap yang duk dengar tu mesti dengar, pasal dia nak riwayat pula kepada orang lain. Dia turun lagu tu. Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai kita akhir zaman. Jadi tuan-tuan, bila ada orang yang tak mau pakai ulama, pelik pasal dia punya sistem sanad dia tu macam tu. Cakap, partner dia mesti mendengar. Supaya malam ni saya cakap, tuan-tuan tak dengar, letih. Letih. Sebab apa? Tak mendengar. Bila tak mendengar, tuan-tuan nak balik cerita dekat cucu macam mana? Tuan-tuan pun tak dengar. Ni Tok Wah hang weh, malam ni ustaz cakap apa? Tak tahu aku, tak tahu apa, aku tak dengar apa. Tak boleh nak riwayat, tak boleh nak cerita pasal apa, pekah. Jadi makna kata benda tu lagu tu, cakap, dengar, cakap balik, orang ni dengar, cakap balik, orang ni dengar. Sampai kepada kita lah ni. Sebab tu tuan-tuan, ada rawahul Bukhari, rawahul Muslim. Sebab apa? Dia punya rantaian dia tu nak bagi cantik riwayat. Jika kita tak pakai ulama, macam mana kita boleh dengar hak Nabi sebut tu? Faham tak ni? Panjang lagu tu, dia punya gelang-gelang dia tu, tapi tak mau pakai hak tengah ni. Dia tak mau pakai hak tengah ni, nak pakai hak ujung ni macam mana? Pasal dia turun lagu tu. Kita tak pernah nampak Nabi, tak apatah nak dengar Nabi cakap. Nabi pun tak kenal. Maksud saya tak pernah tengok pun, 1400 lebih dah.
Macam mana nak tahu hak Nabi cakap? Melalui ulama. Pasal apa? Rantaian sanad dia macam tu. Sebab tu tuan-tuan, mustahil kita ni tak boleh pakai ulama. Mustahil. Dia kena melalui ulama. Tuan-tuan, no? Boleh tak tu? Oh, okey lah tu. Boleh hak ni pun jadi lah. Balik kena tell okey lah tu. Nombor dua, fi'lan. Perbuatan. Contoh, Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Hampa tengok ni yang kata sembahyang ni siapa aku sembahyang. Pasal Quran dia tak cerita sembahyang lagu mana. Dia cuma kata dirikan sembahyang. Dia kata rokok, tapi yang kata diri sembahyang tu lagu mana, yang kata rokok tu macam mana? Ni dia Nabi tunjuk meh. Nabi kata takbir ni lagu ni Allahu akbar. Tuan-tuan, apabila perbuatan dia punya partner dia apa? Siapa boleh jawab jadi imam lagi? Partner dia mata, yakni melihat. Dia mesti bersifat melihat. Siapa saya? Tok Guru silat. Tok Guru silat, tali pinggang penuh ni. Hitam, putih, purple, tali pinggang Adidas semua dah ni. Tok Guru. Ni hampa tengok ni, aku nak ajar apa cara kepak ni. Anak murid semua buta. Ni buah mula lagu ni. Anak murid tengok tu. Pasal buta. Budak tu boleh belajar tak? Tak boleh belajar pasal tidak ada sifat melihat. Jadi makna kata perbuatan sembahyang Nabi tunjuk cara sembahyang, yang tengok siapa adalah sahabat. Bunyilah. Macam mana Ustaz? Sikit lagi no? Sikit lagi kita berhenti lah. Boleh tuan-tuan? Kampung dia tak apa, pakai 10. Sikit lagi no tuan-tuan. Ibu-ibu okey tak? No? Renyah pun tak, apa pun tak. Pakai mah tak oi. Oh, tak apalah. Simpan gigi elok. Baik, lagu ni. Perbuatan no? Perbuatan dia mesti melihat. Dia mesti melihat. Makna kata hak tengok Nabi sembahyang, Nabi buat kelaku siapa dah? Sahabat. Sahabat pula bila Nabi wafat cerita dekat orang lain macam tu juga. Dan orang hak dengar lepas tu mesti bersifat melihat. Kalau buta dia tak boleh. Tapi ustaz, sahabat ramai buta. Tapi buta ketika tua. Jadi masa muda mereka melihat. Tuan-tuan, makna kata benda ni dia tak boleh kalau kita ini tanpa melalui ulama. Jalan dia mesti kena melalui ulama. Tuan-tuan, ulama ni disiplin dia tinggi. Kemudian yang terakhir, ringkas no, dalam bunyi loceng dah. Takrir. Apa maksud takrir? Pengakuan. Kadang-kadang tuan-tuan, ada hak Nabi suruh, Nabi tak buat. Ada yang Nabi tak buat, Nabi tengok sahabat buat. Contoh saya ambil senang lah. Kadang-kadang tuan-tuan, dia kalau Nabi tak larang apa ni, contohlah senang lagu ni. Tuan-tuan kenal tak dok? Dok. Ibu kenal dok? Di kampung Expo ada. Bukan dap no. Dia eja dap, D-H-A-B. Dap, bukan dap, dok. Dok tu nak tambah bewok pasiang. Balik sekali lagi, kalau ada internet lebih, Google bewok dok. Kalau compare dengan bewok kita, bewok mereka cerah lagi. Bewok kita hitam. Kepala bewok mereka bulat sikit. Kepala bewok kita muncung. Ekor bewok mereka bulat tu. Ekor bewok kita lurus. Bewok mereka boleh makan. Bewok kita tak boleh makan. Siam perut hijau lah boleh. Tuan-tuan, bewok mereka boleh makan dok tu. Tapi Nabi tak makan. Bila Nabi tak makan, adakah haram? Tak, Nabi tak larang. Nabi kata hampa nak makan, makan aku, ya tak makan. Itu juga sunnah. Bewok dok tuan-tuan. Rasa lagu mana tak tahu? Tak tahulah, lepas dia pakai sedap. Nak tahu kata dia tu makan dok ke tak, telinga merah. Ni, telinga merah ni. Pasal apa? Daging dia panas. Saya pun orang cerita aja, tak pernah makan pun. Kalau orang dah buat masak siap tak habaq saya makan boleh. Tapi tengah duk makan cerita ni ustaz bewok dok. Allah. Oh, dia duk bayang bewok kita. Nah, ceritanya orang buat masak siap makan. Macam tu juga dengan arnab. Arnab kan, dia telinga capang.
Kalau buat masak makan, jangan cerita. Kalau cerita luah balik. Bukan haram. Tapi duk bayang kucing. Pasal bulu dia macam kucing. Beza telinga dengan kucing, telinga dia capang lebih je, tu je. Nah, buat masak makan terus. Tapi tuan-tuan, bewak bob ni special dia. Nak habis dah ni. Dia pujung dah. Special dia kata guru kita, ni bewak. Ni kepala dia, ni badan dia. Maka kalau nak sembelih dia tuan-tuan, sembelih kena tunging lagu tu, bagi pacak kepala. Biar lagu tu baru lepas. Kalau sembelih lepas 3 hari duk cari betina lagi. Mendatang dok ni, payah mampus. Maklum gelak dah, mampus dah. Mana sebut kata apa? Kena tunging lagu tu. Tuan-tuan, ni cerita bewak. Nak sebut kata apa? Nabi tak makan tadi bukan haram. Ini sunnah Nabi. Tuan-tuan sekalian, kesimpulannya lagu ni lah. Nanti hadis ke-6 lagi berat. Tuan-tuan tengok, hadis ke-6 lagi berat. Tak apalah, nanti kita baca pelan-pelan. Saya nak risau takut tuan-tuan faham lagu lain tu je. InsyaAllah mudah-mudahan. Tu kira habis dulu dah. Tuan-tuan sekalian, kesimpulannya, jaga percakapan kita, jangan tersebut tu seolah-olah membenci sunnah Nabi. Abang tu sudah pakai le jubah abang hang weh. Nampak huduh. Abang tu sudah pakai serban abang weh, beroncak raya. Allah. Jangan lagu tu, jangan. Kadang-kadang percakapan kita itu seolah-olah membenci sunnah Nabi. Tosah dok keng-keng lah abang hang, oi, serabut. Keng-keng lidak ni lah. Orang nak pakai, hang pun nak pakai. Contoh lah. Tosah dok pakai lah abang hang Fatihah tak lepas. Jangan lagu tu. Biar bila dia nak pakai lagu tu tuan-tuan dapat apa? Pahala. Kadang-kadang percakapan kita ni tuan-tuan pakai jubah singkat sopo sakai. Allahu Akbar, jangan. Nak pakai, tak mau pakai sudah. Tuan-tuan hak baru nak berjinak, pakai cara sunnah pelan-pelan. Jangan gelojok. Sah-sah kata berubah terus pakai sorban, balut semua. Boleh, tak ada masalah, tapi dia nampak saat lagi ni bahaya. Sopo lembu lah, kita belah lembu. Dah belah lembu. Tuan dia ni sebelum pergi haji, tuan dia ni pergi dekat lembu bagi makan ayak, bagi minum ayak, pakai kain dekat saja. Bahan ni. Tiba-tiba tuan dia pergi haji. Bila pergi haji ni, balik cukup lengkap lah. Dengan serban, dengan jubah. Pergi jumpa lembu. Faham ni? Jadi pelan-pelan. Selagi lembu tu tak ada lari, dia ludah. Hari tu main kain dekat saja. Dengan pusat sebutir. Bila balik daripada haji, bungkus habis. Kalau putih pula tali pinggang haji, belah lembu tu, putih. Mana kata tuan-tuan, pelan-pelan. Jangan gelojok. Yang penting dalam diri kita tuan-tuan, paling kurang sehari mesti ada benda sunnah yang kita buat. Baik amalannya, baik percakapan, baik makan ke, baik pakaiannya. Wallahu alam tuan-tuan. Esok tak tahu tu Ali tu. Duk rasa apa tangguh apa? PKP. Terus ya? Kita tunggu esok ni tak ada berubah. Betul tuan-tuan. Jabat kamu tak kata apa lagi. On sopa biasa. Esok di Masjid yang Putih. Tuan-tuan. Esok kitab tu sama dengan Masjid Kampung Diu. Tuan-tuan pilih dah. Pergi sana esok insya-Allah. Kalau Negeri Sembilan, depa on macam biasa aja walaupun PKP. Cuma tak boleh gerak. Tuan-tuan sembahyang tadi ni. Duduk sini sampai habis, jangan berubah. Mapoh lang tahu. Mayang maghrib tang ni, sunat tang ni, kuliah pun duduk tang ni, Aisyah lagi duduk tang ni. Balik-baliklah. Jangan tidur tang ni pula. Di SOP dia ketat sikit lah tuan-tuan. Kita pun gayak dah kat 4,000 dah. Allahu Rabbi, mudah-mudahan Allah cepat angkat wabak ni tuan-tuan. Yang baik daripada Allah, yang kurang clear, yang terkesan bahasa, yang kurang faham tu, saya mohon maaf tuan-tuan. Kita bertemu lagi pada episod yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Taqabbalallahu minkum.